Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tentang guru yang mengajar di sekolah bandar dan pedalaman. Hasil daripada temubual yang telah kami jalankan. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya dan rakan-rakan saya. Baik. Saya Nasrul dan rakan saya Muhammad Adib, Nurdaus, Muhaimin dan akhir sekali Resli. Okey, pertama sekali saya ingin berkongsi tentang latar belakang guru yang telah kami temubual, iaitu guru yang bertugas di sekolah bandar. Nama yang diberi Ahmad Hafiz bin Awaludin. Beliau sekarang bertugas di SK Titik Rajaya, Shah Alam, dan beliau berkhidmat sebagai seorang PKM di sekolah tersebut. Sekolah pertama yang beliau ditugaskan ialah SK Taman Seri Muda Shah Alam, dan kemudian sekolah kedua yang telah beliau ditugaskan SK Seksyen 7. Beliau mempunyai 18 tahun pengalaman mengajar dan beliau selalunya mengajar subjek sains, iaitu kepakaran beliau, dan beliau berpendidikan ijazah sarjana muda pendidikan sains. Dan ya, fun facts, beliau tahun ini berumur 39 tahun, masih muda dan telah berkhidmat sebagai PKM. Okey, seterusnya guru bandar kedua yang telah kami temubual iaitu Nurizam binti Ahmad. Sekarang beliau berkhidmat di SK Datuk Kelana, Tapah, dan bertugas sebagai seorang ketua panitia bahasa Inggeris. Sekolah pertama beliau yang telah beliau ditugaskan ialah di SK Marang, Terengganu, dan kemudian beliau berpindah ke SK Batu Tujuh, Tapah Perak. Beliau mempunyai 26 tahun pengalaman mengajar dan tahun ini beliau berumur 50 tahun. Yes. Dan beliau pernah menuntut di Universiti Pendidikan Sultan Idris untuk mendapat gelaran seorang guru. Yes. Okey, dan seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya. Latar belakang guru pedalaman. Guru yang pertama, Cikgu Andy Atak. Beliau berkhidmat di SMK Sepulut Nambawan, Sabah. Beliau berumur 33 tahun dengan 9 tahun pengalaman mengajar. Beliau mengajar subjek geografi. Beliau juga merupakan pegawai di Z44 dan berkelulusan ijazah sarjana muda pendidikan geografi dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Guru yang kedua adalah Cikgu Irin Ewin. Beliau mengajar di SMK Sepulut Nambawan, Sabah yang terkini, dan beliau pernah mengajar di SMK Kemabong, Tenom, Sabah. Beliau berumur 33 tahun. Beliau mempunyai 9 tahun pengalaman mengajar. Beliau mengajar pendidikan khas dan merupakan pegawai DZ44. Beliau berkelulusan ijazah sarjana muda pendidikan khas dari Universiti Sains Malaysia. Okey, hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Nur Firdaus bin Muhammad Nur. Saya akan meneruskan perbincangan berkaitan dengan kehidupan sosial guru. Okey. Guru di bandar dengan guru di pedalaman memiliki dua aspek yang berbeza, di mana hubungan guru dan ibu bapa di kawasan bandar adalah sederhana, manakala hubungan guru dan ibu bapa di kawasan pedalaman adalah sangat rapat. Ini disebabkan ibu bapa di kawasan pedalaman ini memiliki masa untuk bergaul dengan guru-guru mereka untuk mengetahui tentang perkembangan terkini anak mereka. Manakala kemungkinan ibu bapa di kawasan bandar ini mempunyai masa yang kurang cukup untuk bergaul dengan guru-guru anak-anak mereka. Okey, seterusnya ialah di bandar, guru harus berhati-hati dalam kaedah mendidik murid. Ini disebabkan murid mempunyai kuasa untuk melakukan perkara-perkara seperti mengambil tindakan ke atas guru-guru mereka jika murid-murid tidak berpuas hati. Manakala di kawasan pedalaman, guru diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk mendidik anak mereka. Ini disebabkan di kawasan pedalaman, mereka ingin mahukan anak-anak mereka berjaya sehingga ke menara gading ataupun berjaya dalam kehidupan.
tidak dua yang berlaku. Seterusnya, hubungan guru dan murid adalah sederhana di kawasan bandar. Ini kerana guru bukanlah segala-galanya bagi murid. Manakala berbeza pula di kawasan pendalaman di mana kita dapat tahu hubungan guru dan murid adalah sangat rapat disebabkan guru ini merupakan salah satu punca untuk mereka mendapatkan ilmu. Okey, seterusnya ialah hubungan guru dan rakan sejawat adalah sederhana di kawasan bandar. Manakala di kawasan pendalaman pula, hubungan guru dan rakan sejawat mereka adalah sangat rapat disebabkan mereka ini mengetahui atau memahami situasi antara satu sama lain yang mereka hadapi dalam kehidupan seharian. Itu saja daripada saya, Muhammad Nur Firdaus bin Muhammad Nur. Saya akan serahkan kepada rakan saya seterusnya. Seterusnya adalah berkaitan isu kesamarataan asas pendidikan sekolah di bandar dan juga di luar bandar. Secara umumnya kita mengetahui di bandar terdapat berbagai kemudahan yang lebih canggih seperti Smart TV di dalam bilik darjah yang digunakan oleh guru untuk memudahkan proses waktu PDP. Seterusnya, di kawasan pedalaman, kemudahan yang disediakan seperti Smart TV adalah sederhana dan limited. Penggunaan teknologi seperti LCD juga di dalam bilik darjah terhad untuk kegunaan. Seterusnya, rangkaian internet mudah dicapai dan juga rangkaian internet di bandar adalah lebih senang untuk didapati berbanding dengan kawasan pedalaman yang mempunyai rangkaian internet yang rendah dan juga terhad, sehingga kan guru terpaksa menggunakan data sendiri sewaktu untuk kegunaan PDP di sekolah. Seterusnya, komputer riba disediakan untuk guru di kawasan bandar, manakala murid dan guru perlu mengikut giliran untuk menggunakan kemudahan seperti bilik ICT. Kita dapati sekolah di bandar mempunyai sebagai contoh 2 bilik komputer, manakala kawasan pedalaman pula mempunyai 1 tetapi mempunyai beberapa unit yang terhad untuk kegunaan murid di sekolah. Pada pembentang seterusnya, saya bernama Rashlyn Raymond dan slide saya bertajuk PDP semasa pandemik COVID-19. Menerusi temu bual yang telah kami adakan, kami dapati bahawa pendekatan guru bandar dan guru yang mengajar di bandar dan guru yang mengajar di pedalaman adalah hampir sama untuk menangani untuk sesi PDP semasa pandemik COVID-19, iaitu untuk guru bandar, mereka memberi bantuan berbentuk kredit mudah alih kepada murid-murid untuk membeli internet. Selain menyediakan kertas kerja untuk murid, dan mereka sangat mengutamakan SOP yang dikeluarkan oleh KKM semasa sesi persekolahan berjalan. Kerana murid kurang berminat untuk belajar setelah lama berada di rumah. Manakala untuk guru pedalaman pula, mereka juga menyediakan kertas kerja kepada murid, tapi guru pedalaman mereka membuat kerja-kerja sekolah tu sebagai satu pertandingan dan mereka menyediakan reward atau hadiah anugerah kepada murid-murid yang aktif menghantar kerja sekolah. Dan mereka juga mengutamakan SOP yang dikeluarkan oleh KKM semasa sesi persekolahan berjalan kerana keadaan yang sama, murid telah menjadi kurang berminat untuk belajar setelah lama berada di rumah, dan murid-murid di sekolah pedalaman lebih memilih untuk membantu ibu bapa di kebun. Okey, baiklah. Seterusnya adalah kesimpulan yang kami dapati daripada menerusi temu bual yang kami jalankan. Antara perkara yang dapat kami simpulkan daripada sesi temu bual tersebut adalah guru wajiblah bersedia untuk menghadapi pelbagai cabaran semasa dalam tempoh berkhidmat. Dan guru seharusnya mencuba pelbagai kaedah dalam pengajaran sejajar dengan kehendak persekitaran. Sebagai contoh, pandemik COVID-19 pada masa kini. Dan guru haruslah sentiasa bersikap positif dalam apa jua keadaan. Peranan guru dalam mendidik anak bangsa adalah penuh cabaran, namun sebagai suri tauladan, guru haruslah berupaya untuk meningkatkan kualiti diri demi menghadapi cabaran-cabaran tersebut. Setakat itu sahaja pembentangan daripada kumpulan 3. Kami akhiri dengan Assalamualaikum dan terima kasih.